Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan masa yang saya ada lebih kurang 30 minit saja, maka saya akan bincang satu tajuk yang ringkas, iaitu salah faham atau salah tanggapan terhadap agama Islam. Dan tajuk ni sebenarnya nak bincang terhadap non-Muslim ni, orang bukan Islam, banyak salah faham terhadap agama Islam. Boleh setuju tak kalau Brother Lim kata Islam ni agama yang paling disalah ertikan? Bukan saja majoriti orang bukan Islam salah faham terhadap agama Islam, malahan kita mempunyai segelintir umat Islam pun kadang-kadang salah faham atau keliru terhadap agama Islam. Betul atau tidak? Persoalan saya, macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah faham? Di mana datangnya salah faham sedemikian? Ada banyak sebab. Sebab pertama, media massa. Media massa main peranan yang amat besar yang menyumbang kepada kekeliruan. Jangan lupa, media massa dunia, siapa yang menguasai? Kita orang Islam ke orang bukan Islam? Orang bukan Islam. Mampu tak mereka cerita tentang Islam yang benar? Dahlah bukan Islam, tak tahu bahasa Arab, tak tahu selok-belok agama Islam. Mungkin tak mereka dapat menyebarkan Islam yang sebenar? So media massa main peranan. Yang kedua, agama dan budaya telah campur aduk. Islam dengan budaya Melayu telah campur aduk. Kadang-kadang kita sendiri pun tak boleh bezakan ini agama ke ini budaya, sebab telah campur aduk. Saya bagi contoh, orang yang masuk Islam biasanya akan tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Biasa dengar tak? Biasa dengar kan? Sebenarnya tukar nama bapa ni bukan ajaran Islam. Dia adalah budaya di Nusantara, suatu budaya, tetapi budaya yang menyusahkan. Islam melarang kita tukar nama bapa, tetapi budaya yang mewajibkan kita tukar nama bapa. Nampak tak? Sehingga kadang-kadang orang tak jadi nak masuk Islam disebabkan dia kena buang nama bapa dia. So, agama dan budaya mengelirukan. Dan satu lagi perkara adalah perbezaan budaya juga boleh mengelirukan orang. Contoh, wanita bukan Islam, bila dia pandang wanita Islam muslimah kita, dia pening. Tahu kenapa pening? Sebab dia tengok wanita Islam ni balut dari satu badan. Betul? Cuaca panas pun balut. Tak balut tak? Tutup seluruh badan, betul? Tapi sebaliknya, wanita Islam muslimah kita pandang mereka, cuaca sejuk, hujan lebat, masih pakai jarang-jarang. Kita pun kesian kat dia. Dia kasihan kat kita, kita kasihan kat dia. Nampak? Di sinilah perbezaan budaya juga boleh mengelirukan. Kalau kita lihat dunia hari ini, orang bukan Islam bila menilai agama Islam, mereka melihat apa? Mereka melihat sumber Islam ke, Al-Quran dan Sunnah ke, ataupun mereka lihat orang Islam? Orang Islam. Cara menilai agama Islam, cara macam ni betul ke salah? Cara yang salah. Nak menilai mana-mana agama, bukan melihat pengikutnya, tetapi melihat ajaran kitab tu. Setuju tak? Nah, inilah yang menyumbang kepada banyak salah faham. Satu lagi salah faham. Adik cuba tengok tangan saya. Nampak tak bulatan ini? Nampak ke tak nampak? Tak nampak, sudah dekat. Nampak tak? Bulatan satu, bulatan dua. Ada dua bulatan. Dan kedua-dua bulatan ini bertindih. Tahu bertindih tak? Overlap. Bulatan sebelah kanan dituju kepada orang Islam, bulatan sebelah kiri dituju kepada orang bukan Islam. Yang bertindih ini adalah pergaulan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Sekarang saya nak tanya, orang Islam yang bertindih ini adalah pergaulan, ya? Okey. Sebelah kanan ni adalah bulatan orang Islam. Ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama, ustaz-ustaz, mufti-mufti.
dan sebagainya. Orang ilmuwan Islam, mereka berada di mana dalam bulatan ini? Mereka dekat kepada orang bukan Islam ke, atau mereka sangat jauh daripada orang bukan Islam? Sangat jauh. Nah, inilah masalahnya. Inilah salah satu sebab yang menyumbang kepada banyak salah faham. Sebab ilmuwan Islam, okey, mereka yang paling banyak ilmu, mereka paling layak untuk menerangkan Islam, tetapi mereka paling jauh daripada orang bukan Islam. Dan ini sebahagian daripada sebab-sebab yang menyumbang kepada salah faham terhadap agama Islam. Mari kita lihat beberapa salah faham yang ada dalam pasaran. Yang pertama, bagi orang bukan Islam, bagi mereka, kalau mereka duduk bersama mereka, mereka akan masuk Islam. Bagi mereka, masuk Islam akan jadi miskin, mundur. Kalau mau pilih agama, pilihlah agama Buddha, agama Kristian, okey. Jangan pilih Islam. Bagi mereka, agama Buddha ni, negara Buddha ni akan maju kaya raya. Contoh Singapura, Taiwan, Korea, Japan, China dan sebagainya. Bagi mereka, negara Kristian, beragama Kristian pun, negara Kristian pun maju kaya raya. Contohnya Amerika, Itali, Perancis, England dan sebagainya. So dalam otak mereka ni, jangan pilih Islam. Sebab negara-negara Islam semuanya miskin mundur. Tengok Afghanistan, Kazakhstan, lagi apa? Uzbekistan, apa tan kat belakang ni semua ada masalah, miskin lah, mundur. So bagi dalam otak kepala otak mereka ni suruh sesama penganutnya jangan pilih Islam. Sebenarnya kefahaman mereka ni betul ke salah mengenai agama Islam? Setengah saja betul, setengah tu tak betul. Saya setuju banyak negara Islam yang miskin mundur. Saya setuju, negara Islam, saya setuju. Tetapi pada masa yang sama, banyak negara Islam yang maju kaya raya, macam Malaysia, Brunei, Saudi, UAE. Kita banyak negara Islam yang maju dan kaya raya. Berarti apa? Berarti bukan isu agama. Kalau kerana agama akan jadi miskin mundur, berarti semua negara Islam akan jadi miskin mundur. Semua orang Islam akan jadi miskin mundur. Tetapi bukan begitu. Banyak negara Islam yang maju, ramai orang Islam yang kaya raya. Artinya bukan kerana agama. Dan dia ingat beragama Buddha tu maju kaya raya. Ya ke? Cuba tengok negara-negara Buddha di dunia ini. Yang dia tunjuk tu negara yang maju, yang berjaya. Dia tak tunjuk negara Buddha yang miskin dan mundur. Tengok Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, okey, Sri Lanka, dan Nepal, Mongolia. Ini semua negara Buddha yang miskin dan sangat-sangat mundur. Berarti apa? Bukan kerana agama. Kalau beragama Buddha semua jadi kaya raya maju, kenapa banyak negara Buddha yang miskin, penganut yang begitu ramai yang miskin? Berarti bukan kerana agama. Siapa kata beragama Kristian akan jadi maju kaya raya? Negara Kristian yang miskin, yang mundur lebih banyak daripada yang kaya. Yang tadi saya baca yang kaya, miskin belum baca. Mari kita lihat negara-negara Kristian yang miskin dan mundur. Kita mula dengan Amerika Selatan, South America, Brazil, Argentina, Peru, Paraguay, Uruguay. Mari sama-sama. Ecuador, sama-sama kita baca. Bacalah semua nama negara-negara sana. Semuanya negara Kristian yang miskin, yang sangat mundur. Dalam erti kata lain, bukan kerana agama yang menjadikan negara tu maju kaya raya atau miskin mundur. Bukan. Isunya siapa usaha dia dapat. Sebab Allah Tuhan yang maha adil. Persoalan sekarang, kita orang Islam kena tahu kenapa kita masih lagi miskin dan mundur. Kenapa banyak negara Islam miskin mundur? Kenapa?
Sebab satu perkara yang penting, kita umat Islam hari ini terlalu jauh daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti amalan kehidupan kita hari ini terlalu jauh daripada Al-Quran dan sunnah. Apa maksud saya? Sebab kebanyakan kita anggap Quran sebagai kitab suci. Betul ke? Quran diturunkan sebagai kitab suci ke? Atau Quran diturunkan sebagai kitab yang diturunkan sebagai panduan bimbingan kehidupan? Mana satu? Faham ke ni? Kalau kita orang Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, amalkan Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu, kita umat Islam akan jadi bangsa, kaum, masyarakat yang paling berjaya. Jangan cakap masyarakat Cina, Yahudi pun kita boleh kalahkan. Sebab kalau kita kembali kepada ajaran Islam, macam sahabat-sahabat dulu, kalau kita tengok sejarah, Islam pernah memimpin dunia. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat dulu pegang teguh kepada ajaran Islam, amal teguh kepada ajaran Islam. Itu sebabnya Islam begitu maju, begitu berjaya, dan satu dunia lihat Islam, satu dunia nak belajar dengan kita orang Islam. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita cakap yang ringan sikit lah. Bukan Islam, dia ingat kita orang Islam menyembah Kaabah. Dia ingat kita sembah Kaabah. Macam mana dia dapat cerita tu? Sebab dia tengok kita solat, kita sujud, betul? Dan dia tengok TV. Bulan Ramadan, orang Islam akan tawaf Kaabah tu, lepas tu sembah, sujud kan? So dia ingat kita sembah Kaabah. Macam mana kita nak terangkan kepada kawan-kawan bukan Islam kita tidak sembah Kaabah? Macam mana? Senang saja. Kita perlu buat eksperimen dulu sebenarnya. Tapi sebelum itu, cuba lihat satu ayat Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 144 dan juga 149. Dan kalau kita lihat ayat Quran itu, yang bermaksud Allah perintahkan kita, asalnya kita punya kiblat menghala ke Masjid Al-Aqsa. Allah perintahkan kita tukar ke arah Masjidil Haram. Sebenarnya kiblat kita ni hanya menghala ke arah Masjidil Haram. Sebenarnya cukup menjawab soalan bukan tuduhan bukan Islam kita sembah Kaabah. Sebab kita solat menghala ke arah Masjidil Haram. Satu arah untuk menunjukkan kesatuan. Nak buktikan kepada mereka kita tidak sembah Kaabah, senang saja. Kita hanya perlu cakap dengan dia, jom kita pergi ke Mekah. Okey, kita pinjam beberapa traktor yang besar, kita ambil itu, bawa itu Kaabah, letak di Kelantan, Kota Baru. Kalau Kaabah berada di sini, sekejap lagi kita akan solat Jumaat. Kita menghala ke arah mana? Arah Kota Baru ke arah Masjidil Haram? Kalau kita pindah Kaabah tu kat sini, kita solat menghala ke arah mana? Sini ke Masjidil Haram? Tetap Masjidil Haram. Ini membuktikan tak ada mengena dengan Kaabah. Kalau orang yang sembah berhala, kamu pindah berhala tu kat sini, dia akan datang sini sembah. You pindah kat sana, dia akan pergi sana sembah. Sebab mereka menyembah berhala itu. Yang kedua, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang sangat terkenal, Bilal bin Rabah, dia selalu panjat naik Kaabah. Pijat naik Kaabah. Apa dia buat? Dia bagi azan, betul? Kalaulah kita sembah Kaabah, berani tak kita nak pijak Kaabah? Cuba teka. Kalau tak faham, kita buat eksperimen. Kita minta kawan-kawan yang menyembah patung berhala, contohnya kawan-kawan Hindu, keluarkanlah patung-patung Siva, Parvati, Ganesha, Murugan dan sebagainya. Orang Cina tolong keluarkan dia punya patung berhala, Tuape Kong, Kuan Kong, Tuti Kong, Omi Tor dan sebagainya. Okey, kita keluarkan Kaabah. Okey, so apa kita buat? Kita sebagai seorang Islam, kita panjat naik Kaabah tu, kita pijak Kaabah dulu.
Habis kita pijak, kita minta mereka yang sembah berhala ni, silakan, mari. Jangan segan-segan. Come. Rasa-rasa mereka berani tak nak pijak berhala dia tu? Mereka tak berani nak pijak. Kenapa tak berani? Sebab mereka menyembah berhala tu. Betul? Kita berani pijak Kaabah, itu membuktikan kita tidak sembah Kaabah. Zaman Nabi Muhammad SAW hingga hari ini, banyak kali Kaabah diteruntulkan dan dibangunkan balik. Kadang-kadang berminggu-minggu tanpa Kaabah, kadang-kadang berbulan-bulan tanpa Kaabah, sebab Kaabah belum siap dibina. Persoalan saya, dalam jangka masa berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa Kaabah, orang Islam satu dunia solat ke cuti? Jawab elok-elok. Tetap kita solat 5 waktu. Setuju tak? Itu membuktikan tak ada mengena dengan Kaabah. Dan kalau kita lihat lagi, satu dunia hari-hari berjuta-juta orang pijak Kaabah. Kat rumah sejadah ada tak gambar Kaabah? Depan sini ada tak? Masjid ke Kaabah tu? Okey? Gambar Kaabah tu, pernah tak kita terpijak tadi? Kamu ada minta maaf tak? Sorry, astagfirullahalazim, sorry, ada? Termasuk gambar Kaabah pun kita pijak. Orang yang sembah berhala, gambar berhala pun mereka tak akan pijak. Boleh faham ke? Yang akan menuduh kita sembah Kaabah adalah orang yang menyembah berhala. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tak tuduh kita sembah Kaabah. Adik-adik tahu kenapa? Sebab dalam kitab mereka yang bernama Psalm tu Zabur, Psalm chapter 138 verse number 2, dalam kitab dia sebut orang Bani Israel, mereka ada kiblat sendiri. Kiblat dia kat mana? Kiblat dia menghala ke Masjid Al-Aqsa. Asalnya kita semua satu kiblat. Kemudian Allah perintahkan kita tukar kiblat kita, menghala ke Masjidil Haram. Kenapa? Ulama kata salah satu ujian kepada kita sama ada kita taat kepada Allah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekadar pandangan, iaitu Allah tak nak kita kongsi satu kiblat dengan Yahudi dan Nasrani, sebab mereka telah terpesong daripada ajaran Islam. Itu salah satu sebab yang diberikan oleh ulama, setengah-setengah ulama. So jelas tak kita buktikan kepada non-Muslim kita tak sembah Kaabah? So mereka perlukan jawapan yang logik. Sambung. Salah satu soalan lagi sangat-sangat popular, dan sampai hari ini orang bukan Islam tak faham lagi. Malaysia sudah merdeka lebih daripada 60 lebih tahun. Orang Cina masih tak faham lagi. Tak faham apa? Dalam Islam babi boleh makan tak? Dalam Islam babi boleh makan tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Semua muka lain macam aja. Dengar elok-elok. Brother Lim kata apa tadi? Dalam Islam babi boleh makan tak? Saya tanya, babi boleh makan tak? Boleh. Saya tanya, babi boleh makan tak? Tak percaya pergi kandang babi sekarang, tengok babi makan tak? Saya tak tanya kita orang Islam boleh makan babi tak? Faham ke ni? Orang Islam boleh makan babi tak? Tak boleh. Hukumnya haram. Setuju? Orang bukan Islam tak faham kenapa kita tak boleh makan babi. Orang Cina tak faham. Dalam otak mereka, apa salah babi? Apa dosa babi? Kenapa maki orang? Suka maki orang babi, betul? Betul? So orang tak faham. Macam mana kita nak terangkan, nak jelaskan supaya mereka boleh faham? Masalah kita hari ini, umat Islam, kita tidak belajar cara-cara untuk menerangkan.
teknik menerangkan. Seringkali kita gunakan hujah yang orang bukan Islam boleh patahkan hujah tu. Contohnya, kita kata apa yang kita jawab tu betul ya, najis. Betul tu, betul. Babi tu najis, najis berat lagi. Tetapi bagi orang bukan Islam, najis tu dalam otak dia apa? Sama tak dengan najis kita? Dia faham najis tu kat tandas tu. Kita faham najis lain. Betul? Impurity. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata tak boleh makan babi sebab apa? Sebab ada kuman, ada cacing. Ada dengar tak orang cakap begitu? Sebenarnya ini bukan cara menjawab soalan ini. Kenapa? Kalau kita kata kuman, cacing, dia akan kata, apa kata suatu hari nanti pakar saintis dapat mencipta sejenis vaksin, sejenis ubat yang boleh bunuh semua kuman-kuman, boleh bunuh semua cacing-cacing. Sekarang ni kalau babi sudah tak ada kuman, tak ada cacing, adakah babi sudah halal dimakan? Tetap tak boleh makan. Kalau tak boleh makan, kenapa kamu bagi alasan tak boleh makan kerana kuman dan cacing? Faham tak saya cakap apa? Kalau orang tanya kita kenapa tak boleh makan, jawapannya apa? Kita orang Islam tak makan sebab ini perintah Allah yang disebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173, surah Al-Maidah surah kelima ayat nombor 3, surah An'am surah ke-6 ayat 145, dan surah Nahl surah ke-16 ayat 115. Bagi tahu dia, kita orang Islam tak makan disebabkan perintah Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta alam ini. Dia yang mencipta semuanya, dan dia tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik untuk kita. Kalau dia larang kita makan, kita orang Islam tak makan. Tapi kadang-kadang orang bukan Islam akan sambung lagi tanya, kalau tak boleh makan, kenapa Tuhan nak cipta? Tak ciptakan tak ada masalah. Betul? Kalau tak boleh makan, kenapa nak cipta? Bagi tahu dia lah, Allah bukan cipta babi saja, Allah juga cipta batu. Halo, faham tak? Allah bukan saja cipta babi, Allah juga cipta batu. Bukan semua barang cipta untuk makan. Dengar, bukan semua barang cipta untuk makan. Kalau dia kata semua barang yang dicipta boleh makan, you suruh dia makan sekilo batu dulu, dia habiskan sekilo batu dulu, boleh? So bukan semua barang cipta untuk makan. Maka kita kena bagi tahu dia, ini sekadar perintah Allah, kita tak makan. Di situ habis cerita. Dan kadang-kadang kita boleh baca kajian sains, kajian yang dibuat oleh pakar-pakar saintis university ataupun independent lab yang mereka kaji mengenai babi itu, khinzir itu. Kita boleh baca kajian dan baca dia punya keputusan kepada mereka, dan bagi tahu mereka, walaupun kajian sedemikian, tetap kita orang Islam tak makan bukan kerana kajian. Kita tak makan sebab perintah Allah. Boleh ke? Sebab masa lagi 5 minit. Okey. Saya bagi satu lagi yang ringkas. Orang bukan Islam, kalau saya tanya adik-adik semua di sini, agama Islam mudah ke susah? Tak jawab maksudnya Islam susah. Sekali lagi, Islam mudah ke susah? Ini cara paksa orang jawab. Dalam otak bukan Islam, dia punya kefahaman Islam tu sangat susah. Kamu cakap mudah, bagi mereka susah. Betul tak? Sebab bagi mereka ni Islam penuh dengan pantang larang. Ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, ini buat dosa, ini buat masuk neraka. So bagi mereka Islam susah. Bagi adik-adik Islam tu mudah. Sebenarnya bila orang tanya Islam mudah ke susah, jangan jawab. Tanya dia balik dulu, apa maksud kamu? Kalau tanya dia, kamu tanya saya ke, diri saya ke, atau kamu tanya agama Islam? Kalau kamu tanya agama Islam, maka Islam agama yang paling mudah di dunia.
Sebab ini agama daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185, Surah An-Nisa surah keempat ayat 28, Surah Al-Hajj surah ke-78, Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 78, dan Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 286. Ayat Allah sebut dalam Quran, Allah nak mudah bagi kamu, bukan susah bagi kamu. Sebab tu Islam tu mudah. Islam mudah lagi sebab Islam agama fitrah. Dia tak bercanggah dengan fitrah manusia. Islam tu mudah. Islam tu mudah sebab Islam memberi panduan bimbingan yang sempurna kepada manusia. Apa maksud panduan bimbingan sempurna? Apa-apa permasalahan yang kita ada, Islam bagi jawapan. Contohlah kita masuk tandas. Masuk tandas dalam Islam, bila kita buang air besar, buang air kecil, kita kena basuh tak? Oh, orang sini tak basuh kah? Kena basuh. Islam ajar kita basuh, bersihkan baru keluar. Betul? Tapi saya dulu-dulu, Brother Lim dulu-dulu, zaman jahiliah, belum kenal Islam, sebelum Islam, buang tanah cuci punya. Faham tak? Nampak tak? Islam ajar kita, bagi panduan bimbingan kepada kita, walaupun perkara yang kecil. Tak ada masa nak bagi contoh, teruskan lagi. Islam agama tu mudah. Tapi Islam mudah ke susah bagi saya, itu lain cerita. Sebab nak berjaya dalam agama Islam, siapa-siapa nak berjaya dalam agama Islam, dia tak boleh lari daripada kata-kata saya ini. No pain, no gain. Good things not cheap. Cheap things not always good. Apa maksud no pain, no gain? Nak berjaya dalam apa-apa bidang, kita kena melalui kesusahan dulu. Betul tak? Kita perlu melalui kesakitan dulu. Contoh, kalau saya nak angkat besi, nak jadi wakil Malaysia, pembina badan, saya angkat besi sebulan sekali, rasa-rasa jadi tak pembina badan? Saya kena angkat besi hari-hari, 5 jam, 8 jam. Betul? Okey, mula-mula 3 bulan tu saya angkat besi, sakit ke tak sakit? Sakit. Sambung sampai 6 bulan, sakit meningkat ke kurang? Sambung sampai 2 tahun, sakit tak? Dah lelengor je. Faham ke ni? Macam contoh, saya nak berjaya dalam Islam, apa seharusnya saya buat? Saya kena pastikan solat 5 waktu tu buat dengan elok. Setuju tak? Kalau nak lebih berjaya, saya kena buat solat sunat. Okey? Solat sunat, banyak solat nafilah. Kalau nak berjaya lagi, saya kena apa lagi? Bayar zakat. Nak berjaya, saya kena puasa bulan Ramadan, puasa sunat Isnin Khamis. Kalau nak berjaya, baik dengan mak bapak, baik dengan ahli keluarga. Kalau nak berjaya, baik dengan jiran. Kalau nak berjaya, berdakwah kepada bukan Islam. Kalau nak berjaya, dakwah kepada orang Islam. Bahawa kita mempunyai begitu banyak perkara yang perlu buat. Sekarang saya nak tanya, nak buat semua ini banyak-banyak tiap-tiap hari, senang ke susah? Sememangnya susah. Tapi banyak berlatih, dia boleh jadi mudah bagi kita. Tetapi bila kita sudah berlatih sampai satu tahap, dia sudah sebati dengan diri kita, maka pada masa itu Islam tu mudah bagi saya. 1 minit lagi. Kenapa agama lain, kenapa agama lain dia rasa Islam tu susah? Jawapannya adalah mereka tak amalkan, tak ikut ajaran agama dia sendiri. Kalau mereka amalkan ajaran agama yang sebenar, mereka akan lihat Islam tu agama yang paling mudah di dunia. Buktinya, agama Buddha dia mempunyai 227 precept. Precept 227 undang-undang yang kena ikut. Ini tak boleh buat, itu tak boleh buat dan sebagainya. Banyak. Kalau dia amalkan amalan itu, dia banding dengan Islam, dia akan rasa, wow, Islam tu begitu mudah sekali. Agama Kristian 613 commandment atau laws yang mereka kena ikut, 613. Kalau dia amalkan ajaran itu, dia banding dengan Islam, mereka semua akan kata Islam tu agama mudah. Boleh faham tak? So kita nak terangkan mudah tu maksudnya apa? Mudah untuk nak capai kejayaan, bukan mudah tak payah buat apa-apa. Dalam Islam mudah nak berjaya. Siapa-siapa yang ada la ilaha illallah,
sabda Rasulullah SAW yang bermaksud siapa yang kata tiada Tuhan layak disembah melainkan Allah, mereka akan masuk syurga, melainkan dia tak nak masuk syurga. Wallahu alam. Saya rasa sedikit perkongsian, masa saya pun sudah habis, dan insya-Allah ada rezeki lain kali kita bincang tajuk yang lebih menarik insya-Allah. So segala yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, kesalahan datang daripada diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.